Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Luqman bin Ismail. Nombor metrik 283347. Pentadbiran awam sebagai komponen institusi pemerintahan dan aktiviti yang telah lama wujud dalam kehidupan manusia. Pentadbiran awam berfungsi untuk mencapai objektif kesejahteraan seperti yang ditetapkan oleh pemimpin politik yang diberi kuasa untuk membuat keputusan tentang perkara harian yang berlaku kepada mereka yang mengundi mereka. Selain itu, pentadbiran awam ialah alat penting kerajaan yang mempengaruhi keberkesanan mana-mana seperti pemerintahan Ramanathan 1993. Sememangnya institusi pentadbiran dan pekerjanya terlibat secara langsung dalam menjayakan dasar awam yang diluruskan oleh Badan Perundangan. Tidak jelas di mana dan bila pentadbiran awam pertama kali dilaksanakan. Negara-negara Eropah telah mendahului negara lain di dunia dalam memberi tumpuan kepada keperluan pentadbiran negara yang dikendali oleh pegawai yang dilantik oleh Kepimpinan Negara Ramanathan 1993. Menurutnya lagi, kerajaan Rusia Jerman adalah kerajaan yang pertama menyadari betapa pentingnya mempunyai satu badan pentadbiran yang terdiri daripada pegawai profesional untuk menjalankan tugas pentadbiran kerajaan Austria-Hungary, Perancis dan British serta negara-negara lain di Eropah Barat telah mencontohi kejayaan ini. Terima kasih. Selamat sejahtera semua. Nama saya Mutu Kemaran Analaki Devindran, nombor metrik 283492. Sekarang dalam video ini, saya akan bincang serba sedikit tentang latar belakang kes-kes yang kumpulan kami pilih bagi isu integriti. Okey, kumpulan kami pilih 4 isu iaitu penyalahgunaan kuasa, rasuah, konflik kepentingan dan ketidakjujuran. Mari kita lihat kes pertama. Okey, kes pertama ialah melibatkan penyalahgunaan kuasa iaitu kes 1MDB. Okey, kes ini bermula pada tahun 2015 apabila mendapati bekas Perdana Menteri Najib Razak yang didakwa mengambil dana dari 1MDB untuk kegunaan peribadi. Okey, dakwaan ini termasuklah pengambilan wang dalam jumlah besar dan membeli barangan mewah dan hartanah. Okey, beliau menghadapi beberapa pertuduhan penyalahgunaan kuasa dan pengubahan wang aran dalam kes ini. Pada tahun 2018, satu siasatan dibuka dan beliau ditangkap oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia iaitu SPRM. Selepas itu, pada Mei 2020, beliau dinyatakan bersalah atas beberapa tuduhan seperti pengubahan wang haram, salah guna rasuah dan sebagainya. Okay, kemudian beliau dijatuhi hukuman selama 12 tahun dan denda sebanyak RM210 juta. Okey, kes kedua ialah yang melibatkan rasuah iaitu kes rasuah tabung haji. Okey, kes ini bermula pada tahun 2017 apabila SPRM menyiasat dakwaan penyelewengan dana tabung haji. Okey, dalam siasatan ini terdapat beberapa transaksi yang melibatkan pembelian aset yang mahal dan pelaburan dalam perniagaan yang tidak menguntungkan. Juga terdapat beberapa individu menerima suapan bagi memudahkan perniagaan mereka. Okey, kes ini melibatkan beberapa individu pengurusan tabung haji dan bekas ketua pegawai operasi tabung haji, bekas ketua pegawai pelaburan tabung haji dan lain-lain. Okey, kes ketiga ialah melibatkan konflik kepentingan iaitu kes skandal MARA. Okey, kes ini bermula pula apabila terdapat laporan bahawa Dato' Seri Muhammad Ishak Abdul Samad telah membeli hartanah di Melbourne, Australia. Okey, pada tahun 2013 dengan harga yang jauh melebihi nilai pasaran, juga membeli hartanah tersebut melalui syarikat MARA.
Dalam kes ini mendapati beliau sebagai konflik kepentingan dalam pembelian hartanah tersebut kerana beliau mempunyai hubungan peribadi dengan pemilik hartanah tersebut. Okey, kes keempat ialah melibatkan ketidakjujuran, iaitu kes skandal Bank Senturi Indonesia. Ya, isu keempat ini kumpulan kami pilih dari negara Indonesia. Okey, skandal bank ini bermula pada tahun 2008 apabila Bank Swasta mengalami masalah kewangan dan pelanggan diancam hilang. Kerajaan Indonesia pula mengambil tindakan menyelamatkan bank swasta itu dengan menggunakan modal kerajaan bernilai rupiah. Kemudian terdapat dakwaan bahawa beberapa pegawai kerajaan dan politik menerima rasuah dalam proses ini. Okey, kes ini menarik perhatian rakyat terhadap kejujuran kerajaan terhadap negara Indonesia. Okey, sekarang saya sudah bincangkan mengenai latar belakang kes-kes yang kumpulan kami pilih. Okey, seterusnya kawan saya akan sambungkan. Terima kasih. Salam sejahtera, saya Joni Ambrose, nombor metrik 283421. Di sini saya akan menguraikan tentang punca berlakunya isu integriti, di mana hasil kajian mendapati faktor dalaman dan faktor luaran mempunyai pengaruh signifikan terhadap niat untuk melakukan korupsi atau isu yang melanggar etika serta integriti pejabat awam di kalangan pejabat awam di Malaysia, di mana faktor tersebut termasuklah aspek yang mengabaikan penerapan nilai-nilai agama dan tuntutan sikap egois, gaya hidup mewah yang menutup melebihi kemampuan serta sifat tamak, di mana dalam terdapat beberapa faktor yang menjadi pelanggaran kepada nilai integriti. Pertama adalah nilai peribadi asas pejabat awam yang tidak diamalkan, di mana nilai-nilai asas yang tergolong dalam kelompok nilai peribadi ini adalah nilai amanah, bertanggungjawab, nilai ikhlas dalam menjalankan tugas yang diberikan, dedikasi, disiplin tekun, dan kerjasama. Nilai amanah misalnya menjelaskan kepercayaan yang diberikan oleh pihak tertentu, di mana apabila nilai peribadi asas seperti amanah ini tidak diamalkan, maka aspek pecah amanah dan kredibiliti pejabat awam akan mencemarkan nama baik organisasi. Seterusnya adalah nilai profesionalisme yang tidak menjadi asas pegangan organisasi, di mana ramai pegawai awam merupakan anggota yang terlibat secara langsung dengan pelaksanaan pembangunan negara. Nilai profesionalisme ini sangat penting di samping mempunyai nilai inovasi, kreatif, bermotivasi, mempunyai ilmu, pengetahuan dan kemahiran yang lain. Bagi untuk memastikan organisasi yang cekap dan mencapai matlamat, pejabat awam perlu mempunyai ilmu, pengetahuan, kemahiran dalam bidang tertentu. Seterusnya ialah pejabat awam yang tidak bersikap jujur. Di antaranya ialah tindakan seperti tidak mengisytiharkan harta, mengunjungi pusat hiburan, berkahwin tanpa kebenaran, enggan menerima laporan dan meminta imbuhan. Terdapat beberapa kesan isu integriti di kalangan pejabat awam. Pertama adalah isu rasuah akan meningkat, di mana kesan daripada penerapan nilai amanah akan menyebabkan seorang pegawai awam tidak melakukan penyelewengan ke atas rasuah. Sikap bertanggungjawab adalah merangkumi aspek kesungguhan pejabat awam dalam melaksanakan kerja dengan sempurna. Sekiranya nilai peribadi asas ini tidak diamalkan oleh setiap pekerja dalam organisasi, maka nilai peribadi asas pejabat akan tercemar, menyebabkan bidang tugas tersebut dipandang serong oleh masyarakat awam. Kedua, yang melahirkan masyarakat yang tidak beretika. Aspek integriti ini adalah selaras dengan pegangan yang teguh pada nilai pematuhan kod etika kerja serta peraturan yang ditetapkan oleh pihak organisasi. Dengan ini, ia akan menjamin setiap pejabat awam mempunyai ciri etika, moral yang tinggi, dan secara amnya, integriti turut ditekankan dalam pengajaran agama Islam dalam melahirkan masyarakat yang beretika.
Seterusnya, identiti negara yang akan tercemar, di mana prospek paradigma menunjukkan bahawa kemajuan serta peradaban sesebuah negara berupaya menyumbang kepada budaya integriti yang seharusnya menjadi amalan utama sesebuah organisasi. Asas integriti ini diperkenalkan adalah bagi tujuan untuk membentuk masyarakat yang memiliki ciri-ciri moral dan etika berlandaskan kepribadian yang luhur. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Husnina binti Mazlan, nombor metrik 283626. Bagi cara mengatasi masalah integrasi daripada pelbagai kategori. Umum mengetahui bahawa negara kita sejak kebelakangan ini telah digemparkan dengan pelbagai isu ataupun perilaku rasuah yang berlaku dalam kalangan pemimpin negara, sehingga ia menjadi berita sensasi di luar negara. Isu rasuah ataupun gejala rasuah ini telah memburukkan lagi imej negara dan juga imej kita sebagai masyarakat di Malaysia. Masyarakat di luar negara beranggapan bahawa masyarakat di Malaysia memerlukan sogokan ataupun rasuah bagi menjalankan tanggungjawab mereka yang telah diamanahkan. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia perlu membendung gejala rasuah ini supaya dapat memperbaiki imej negara kita, supaya mendapat merit dan pencapaian yang baik dalam pekerjaan kita. Langkah pertama untuk membendung salah laku rasuah yang berlaku dalam negara ini adalah dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat umum tentang amalan rasuah. Menurut Kamus Dewan dan Bahasa, rasuah bermaksud pemberian ataupun sogokan. Secara definisinya, seseorang akan memberikan rasuah kepada seseorang individu yang berkuasa yang bertanggungjawab dengan harapan untuk mendapat balasan dalam bentuk kerja ataupun projek. Pemberian hadiah yang bernilai tinggi kepada seseorang yang di luar kemampuannya tetapi mempunyai sesuatu kelebihan untuk menolong pemberi hadiah tersebut juga turut dianggap sebagai merasuah. Budaya ini telah menjelaskan bahawa dan diingatkan kepada setiap anggota masyarakat, khususnya golongan muda, supaya tidak mengikuti amalan rasuah, kerana amalan rasuah akan menjejaskan masa depan dan prestasi pekerjaan kita. Sekiranya setiap rakyat Malaysia mampu menilai sama ada sesuatu tindakan itu dianggap sebagai rasuah ataupun tidak, budaya ini ataupun amalan rasuah ini dapat ditindas dan dicegah sehingga ke akar umbi. Selaras dengan tindakan langkah-langkah yang diusahakan tadi, amalan rasuah juga dapat dibanteras dengan pelaksanaan sistem undang-undang dan hukuman yang tegas. Umum mengetahui bahawa kita mempunyai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) sebagai penguatkuasa yang memantau dan bertindak balas ke atas salah laku yang melibatkan rasuah. Namun, keterbatasan jumlah pegawai dan sumber untuk mereka menguatkuasakan undang-undang juga terhad. Maka kita sebagai rakyat Malaysia juga turut bertanggungjawab menjadi mata-mata kepada pihak ini yang berkuasa ini, supaya kita dapat membendung gejala rasuah, supaya generasi akan datang tidak mewarisi amalan yang tidak baik. Jika pelaku rasuah dibicarakan dengan pantas dan dihukum untuk menjalani hukuman penjara tanpa sebarang prejudis, nescaya ramai yang akan menjauhi amalan rasuah yang buruk ini. Persis kata peribahasa, menyelup pekasan biarlah sampai ke pangkal lengan. Adalah jelas bahawa dengan melaksanakan hukuman yang tegas, amalan rasuah dapat dipandras dan dicegah secara menyeluruh. Antara langkah lain untuk membendung gejala rasuah di negara ini adalah dengan memastikan sektor awam beroperasi secara jujur, telus dan bertanggungjawab. Dalam sesebuah organisasi, pengurus merupakan jawatan yang paling penting untuk menguruskan tugas dalam organisasi tersebut dan menjadi contoh dan model kepada para pekerja yang lain. Begitu juga dengan sektor awam di negara kita, di mana jika pentadbiran negara dilaksanakan dengan baik dan menyingkirkan golongan parasit seperti golongan yang mengamalkan gejala rasuah, pasti sektor lain akan turut serta dalam menangani isu ini. Tamsilnya, kes yang berlaku dalam kalangan kaki tangan kerajaan menyerahkan projek kepada mereka yang melobi dengan harga yang paling tinggi
bukan berdasarkan kemampuan sesebuah syarikat tersebut. Hasilnya, projek disiapkan pada kos yang sangat minima kerana berlaku banyak serahan kerja dan orang awam hanya mendapat infrastruktur yang ala kadar. Situasi ini sepatutnya boleh dielakkan jika kaki tangan awam, terutamanya pemimpin negara, melantik syarikat tertentu yang mempunyai merit serta rekod yang baik. Sebagai contoh, bak kata pepatah, hanya jauhari yang mengenal manikam. Amalan rasuah juga boleh diatasi dengan menawarkan gaji yang bertepatan dan bermaruah untuk semua golongan masyarakat. Hal ini demikian kerana jika kita mempunyai sumber kewangan yang cukup untuk menampung keperluan perbelanjaan dan kehendak diri serta keluarga, keinginan kita untuk menerima rasuah sudah tentu dapat dielakkan. Sebagai individu dan keluarga, kita akan berasa gembira kerana keperluan dan kemahuan kita dapat dipenuhi tanpa melakukan perkara yang terlarang. Sebagai contohnya, anggota polis yang ditugaskan untuk menjaga keselamatan masyarakat awam hanya dibayar gaji yang cukup untuk diri dan keluarga kecil serta menetap di kuartus yang kecil dan uzur. Mereka ini berkemungkinan mungkin untuk disogok oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab demi mendapatkan wang lebihan untuk menampung keluarga mereka. Kesannya, jenayah boleh disembunyikan dan aktiviti terlarang semakin berleluasa. Contoh ini bukan menyapu rata semua anggota polis, tetapi hanya sekadar memberi gambaran bahawa wang boleh membeli integriti seseorang. Tegasnya, dengan membayar gaji yang bertepatan dan setimpal kepada semua masyarakat, gejala rasuah ini pasti dapat diatasi dengan baik pada masa akan datang. Akhir sekali, pelbagai langkah boleh diadaptasi dan boleh diguna pakai di negara kita untuk membendung gejala rasuah yang semakin membarah. Masyarakat umum juga perlu sentiasa diingatkan supaya kita tidak terjebak dengan gejala ini, kerana sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Pemberi dan penerima rasuah adalah wajar dihukum dengan hukuman yang setimpal sebagai pengajaran kepada orang ramai. Semoga setiap di antara kita menjalankan obligasi masing-masing, khususnya penguatkuasa dan Selamat sejahtera, nama saya Bajanta Jyoti, nombor matrik 283561. Bagi mengelak situasi-situasi seperti ini, beberapa langkah boleh diambil oleh pihak kerajaan. Oleh itu, saya akan membentangkan cadangan-cadangan bagi mengelak situasi seperti ini. Yang pertama ialah langkah seperti membentukkan jawatankuasa khas pemantauan integriti. Bagi memantapkan keuntuhan dan pengurusan dan pentadbiran secara berintegriti di kalangan penjawat awam, kerajaan perlu mewujudkan satu jawatankuasa khas pemantauan integriti sebagai fokus utama kepada agensi kerajaan yang dapat melaksanakan visi misi secara berhemat dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Penubuhan jawatankuasa ini akan memainkan peranan seperti memerangi rasuah, penyelewangan, salah guna kuasa serta memelihara integriti pentadbiran kerajaan dan juga menjalankan tanggungjawab sebagai meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai bahayanya rasuah, penyelewangan dan salah guna kuasa dalam sesebuah kerajaan. So, penubuhan seperti ini boleh menyemak dan mengkaji dasar sistem dan prosedur kerja supaya boleh ditambah baik dari semasa ke semasa. Langkah kedua ialah ke arah pembentukan penjawat awam yang berwibawa. Pengukuhan integriti memperoleh tingkah laku dan pemikiran penjawat awam yang terlibat dalam unsuran-unsuran pengurusan dan pentadbiran secara langsung dan tidak langsung. Ketulusan seorang penjawat awam yang tinggi akan membawa kepada kecekapan dan keberkesanan pengurusan dan pentadbiran kerajaan Malaysia. Namun,
Pembentangan laporan audit negara tahun 2016 telah mendedahkan beberapa kelemahan pengurusan kewangan di agensi kerajaan Malaysia. Secara teorinya, jika audit dalaman dan kawalan dalam berfungsi secara berkesan, maka fenomena seperti ini tidak akan berlaku. Menurut profil JPA, iaitu Jabatan Perkhidmatan Awam, di mana sebuah badan yang berperanan sebagai penggerak utama dalam pembaharuan keseluruhan penjawat awam, akan hendaklah meningkatkan kualiti perkhidmatan penjawat awam dan menambah baik usaha-usaha untuk menjadikan setiap individu dalam jabatannya adalah sebagai seorang penjawat awam yang berwibawa. Dia juga perlu mengkaji kursus selama 7 hari setahun perlu ditingkatkan ataupun ditambah bilangan, serta perubahan bentuk latihan dan kursus yang lebih efektif selaras dengan kemerosotan integriti yang sedang berlaku di kalangan penjawat awam. Jabatan ini juga perlu banyak berusaha dalam menjalankan program-program kepada penjawat awam untuk memastikan warganya sentiasa seorang penjawat awam yang berwibawa, supaya kes-kes seperti yang kami kaji tidak berlaku. Yang ketiga, perbelanjaan kerajaan perlu dipantau dan dikawal. Perancangan yang rapi terhadap perbelanjaan perlu dilaku oleh semua agensi kerajaan. Semua agensi kerajaan juga perlu mengemukakan senarai komitmen jabatan masing-masing secara terperincil. Pemantauan yang lebih rapi dan kerap perlu dilakukan ke atas perbelanjaan supaya semua agensi kerajaan dapat tahu apa yang jabatan itu melakukan, perbelanjaan yang dilakukan. Ia juga membantu mengelakkan berlakunya ketidakcukupan shortfall peruntukan. Ketua jabatan juga perlu memastikan sistem pemantauan projek sentiasa diselai dan dikemas kini bagi kesemua projek yang dikomitkan oleh jabatan, bagi memastikan kesemua perbelanjaan yang dikomit secara berhema dan mematuhi peraturan-peraturan perkeliling yang telah ditetapkan. Langkah ini boleh mengelakkan insiden seperti yang dikaji oleh kami. Langkah seterusnya ialah sistem hukuman perlu dipertingkatkan oleh pihak berkuasa kepada pengamal rasuah. Kerajaan perlu menitik beratkan tindakan yang lebih keras kepada pengamal rasuah kerana dengan tindakan yang berat dan peraturan yang ketat dapat memberikan peringatan kepada mereka agar tidak terjebak dalam aktiviti-aktiviti rasuah seperti yang berlaku di Indonesia. Tindakan tegas kerajaan mendakwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan rasuah tanpa mengira bangsa dan agama akan memberikan petanda bahawa pengamal rasuah akan menerima hukuman yang lebih berat. Secara kesimpulannya, kita perlu menangani isu ini secara menyeluruh dan menghidupkan semula prinsip murni dalam semua perkara yang kita lakukan. Masyarakat Malaysia tidak akan berguna jika mereka kehilangan nilai moral, etika dan integriti walaupun mereka kaya dengan harta benda. Kesemua ini membolehkan Malaysia menjadi teratur dan menghasilkan orang, terutamanya kaki tangan awam yang berintegriti tinggi. Ini akan membolehkan Malaysia mencapai matlamatnya untuk menjadi sebuah negara maju menurut acuan sendiri dan membina negara yang gemilang dan terbilang.